بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini. Indah sungguh cahaya mentari anak kecil riang berbasikal. Masya-Allah. Quran wahyu dari ilahi, baca selalu, jangan ditinggal. Sebagai memulakan majlis kita pada hari ini, pada hari Jumaat penuh barakah, kita baca sama-sama doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini dengan ceria gembira dan saya mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Kita bersyukur betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari lubuk perasaan kita bahawa Allah memberikan peluang untuk kita menyelusuri kepada bait daripada kalam Allah, daripada surah Al-Hajj halaman yang ke-334 pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Sentiasa ceria. Alhamdulillah Ustaz. Merah hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita hari Jumaat penuh barakah ini Ustaz ya. Kita nak melihat kepada apakah komentar tambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Jom kita lihat kepada apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 334. Iaitu pada ayat yang ke-16 kita akan melihat ya daripada ayat 15 hingga 16 ini keadaan orang yang meragui kemenangan Rasulullah dan penurunan ayat-ayat yang nyata. Ya, semalam kita tengok ayat 15, hari ini kita akan melihat ayat 16 ini berkaitan dengan Quran. Ya, kalau sesiapa yang meragui kemenangan dan kebenaran, perhatikan Al-Quran yang mempunyai cahaya hidayah yang amat terang. Dan kemudian dia sambung pada ayat 17 hingga 18, keputusan ilahi, ketentuan Allah antara umat-umat dan tunduknya segala sesuatu di alam kepada keagungan Allah, di mana semuanya kembali bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pada ayat yang ke-19 hingga 23, balasan terhadap golongan yang kufur, yang tidak mahu bersujud menyerah diri kepada Allah, dan bagaimana pula kepada orang-orang yang beriman. Allah ingatkan perkara ini kepada kita agar kita committed bersama Al-Quran. Jom sama-sama kita baca ayat 16 hingga 18 memulakan majlis kita pada hari ini, memulakan hari Jumaat kita. Bagi tuan-tuan yang belum sempat lagi membaca Al-Quran ataupun yang sudah membaca pada hari ini, kita tambah dengan ayat 16 hingga 18 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Jumaat Ustaz. Betul. Alhamdulillah, biasanya kalau kebanyakan masjid lah bila pagi Jumaat ya, subuh pagi Jumaat, para imam biasanya diambil kesempatan untuk membawakan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Kalau orang Terengganu panggil hari ni pagi dia malam tu, hari Khamis malam tu dia buat announcement. Pagi esok sujud sejadah dia buat, dia ingatkan jemaah. Mari awal contohlah. Maknanya biasanya solat subuh tu ada sujud membaca surah As-Sajdah, ada sujud sajadah dan juga surah Al-Insan. Dan menarik pada hari ini halaman yang kita nak baca sekarang ni halaman 334
di ayat yang ke-18 ada. 18. Di ayat yang ke-18 kalau tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran perhatikan ada tanda berbentuk kubah macam tu. Itu kita sudah belajar sebelum ini pun kita telah jumpa menandakan ayat sujud tilawah sebab kita tengah baca Quran bertemu dengan ayat yang disunatkan kita untuk sujud ketika kita membaca ayat tersebut. Dalam surah Al-Hajj ni ada dua tempat kata tak silap saya. Pertama ayat ke-18 dan ada satu lagi di ayat yang ke-77 jika tak silap. Nanti kita akan jumpa insya-Allah. Dan hari ini bila kita baca ayat yang 18 ini lepas habis nanti kita bertasbih. Bagi tuan-tuan yang puan-puan yang kat rumah sesuai keadaan tempatnya boleh terus sujud selepas kita baca ma yasha, boleh terus sujud macam sujud tilawah yang pernah kita kongsikan sebelum ini, boleh baca sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu ila akhir, ataupun boleh baca tasbih. Adapun kalau tak sujud nanti kita baca sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Jadi insya-Allah kita baca permulaan ini ayat 16 hingga 18. Betul. Baik, ayat 16 hingga 18 di halaman 334 di penghulu segala hari ini. Jom kita baca sama-sama permulaan dengan bacaan murattal Sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allaha yahdi wa anna Allaha yahdi man yurid. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من
مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم. Subhanallah azim. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu bacaan daripada ayat yang ke-16 hingga 18 sebentar tadi, dan kita bertasbih Ustaz ya. Yes, Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selepas kita membaca di hujung itu innallaha yaf'alu ma yasha, Allah melaksanakan apa yang dikehendakinya. Baik, kita sama-sama melihat kepada ayat 16 hingga 18 ini sebagai sambungan daripada apa yang telah kita lihat semalam Ustaz ya. Semalam kita lihat betapa Allah menegaskan betul-betul tentang siapa yang rasa-rasa tak yakin dengan bantuan yang Allah berikan. Kalau saya ini berjuang atas dasar agama, saya ini memilih jalan agama, saya memilih untuk bersama Al-Quran, kalau rasa tak yakin sangat dengan sesuatu manfaat baik yang Allah sedang berikan, kadang-kadang ada orang bila baca Quran Ustaz ya, dia rasa macam tak berubah pun bisnes saya kan, keluarga saya, hubungan saya dengan anak ke dengan pasangan ke, rasa macam sama je, tak ada pun makin bahagia. Kalau ada yang kata begitu dan dia rasa stres ya. Sekarang bulan Oktober ni sebagai bulan pengurusan mental Ustaz ni kan. Betul Ustaz. Kalau ada rasa begitu, Allah kata apa? Di situ semalam kita telah diingatkan falyamdud bisababin ila sama, iaitu letakkan, panjangkan tali sampai ke siling ataupun ke langit itu, kemudian potong. Itu lebih kurang macam sila bunuh diri. Okey. Mengejutkan ya, mengejutkan perkara itu, tapi nak ceritanya bahawa sebenarnya ia tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah ini ialah apabila wa kadzalika anzalnahu ayatim bayyinatin wa annallaha yahdi may yurid, iaitu yang demikian itu kami turunkannya. Ayatun itu menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kita bahagikan dua bahagian daripada ayat yang ke-16 ini. Yang pertama, Al-Quran ini adalah anzalnahu, satu anugerah. Kita kena ada mindset, satu cara berfikir bahawa Allah sentiasa menganugerahkan kepada kita kebesaran-kebesaran Allah untuk dijelaskan, untuk menerangkan cara berfikir, mental dan juga perasaan kita. Itu perlu kita beri perhatian. Semua orang dapat bantuan ini, semua orang dapat anugerah ini, sama ada kita ingin percaya ataupun tidak. Seperti mana ada orang kata, betul ke ada oksigen Ustaz ni kan, betul ke kan, tapi sebenarnya semua orang ditawarkan untuk beroksigen ya, menghirup udara yang bagus untuk hidup. Maka Al-Quran ini adalah sebagai satu anugerah untuk semua orang hidup bahagia, semua orang. Walaupun ada cabaran, sakit ke, kita mungkin ada masalah keuangan, masalah keluarga, masalah dengan pasangan Ustaznya di tempat kerja ke apa sebagainya, Allah cuit-cuit di situ sebenarnya adalah untuk kita kembali melihat bahawa kita ini kecil, yang besarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peranan ayat-ayat yang kita baca ini, dan juga ayat-ayat yang kita boleh lihat manzur, yang kita boleh lihat dalam kehidupan kita. Dan Allah bercakap di hujung itu wa annallaha yahdi may yurid, ya, Allah memberi hidayah. Menarik perkataannya may yurid Ustaz ya. Ada maksud yang pertama kepada siapa yang Allah kehendaki, tapi yang keduanya kepada siapa, man itu siapa yang kehendaki. Kalau tuan-tuan nakkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cari Al-Quran, Al-Quran menjadi hidayah. Ya, tetapi kita kena hendak, kita kena ada keinginan, bukannya kata tengoklah kalau Allah nak, Allah akan bagilah saya semangat untuk saya bangkit. Kalau Allah nak, saya ni akan jadi orang yang tidak stres dalam hidup. Bukan begitu. Kita sendiri yang kena ada yurid, kena ada keinginan tersebut. Dan ini ayat yang ke-16 untuk memberi semangat kepada kita. Psikologi manusia ini dia kadang-kadang lemah semangat Ustaz. Lemah semangat ya, bila kena sedikit saja, sayalah tu kan, dia bila kena sikit tu dia
saya ni betul ke kena bangkit semula ataupun duduk je lah kat katil. Tapi duduk kat katil pun sakit juga kan. Kan sakit belakang kan, duduk ke kiri ke kanan tak selesai juga. Ya, jadi lebih baik bangkit kerana bangkit itu yang akan memberikan satu nafas baru kepada kita. Kita akan memberi semangat pada diri, memberi semangat pada dunia, malah itu yang dinamakan tentang hidayah menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Duduk atas katil saja Ustaz ya. Betul. Tanpa ada rasa bangkit. Ada juga kawan-kawan kita yang tak boleh bangkit-bangkit lagi ya, duduk masih lagi di atas katil sakit. Tapi kalau kita tak bangkitkan semangat kita, kita pun kadang-kadang rasa sebenarnya Allah nak buat apa ni sebenarnya kan, dan saya ni layak ke pergi ke syurga ataupun Allah tak suka saya. Dia ada perasaan-perasaan begitu bila kita tidak suluh dengan panduan daripada bayinat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-17 Allah menjelaskan ya, bila Allah dah turunkan al-Quran ini, Allah menilai kepada semua cara fikir, semua cara beragama. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-17 ini, di mana Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, pelbagai kumpulan ini, mereka ini tidak dibiarkan masing-masing ya, masing-masing bertanggungjawab, masing-masing diperhatikan. Ayat 17 kita baca bersama sekali lagi Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu taala sekalian, betul Ustaz Fazal, ada perkongsian sahabat-sahabat kita sebelum ini menceritakan ayah dia, mak dia memang tak boleh nak bangun sangat, terbaring, tapi pukul 12 mesti nak bersama dengan My Quran Time, mesti suruh buka TV Al-Hijrah. Oh ya Ustaz. Bahkan ingatkan pada anak-anak. Maksudnya walaupun terbaring saya, tapi jiwa dia bangkit. Jiwa dia bangkit. Jiwa dia bangkit. Allah, kekuatan itu Betul. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, Al-Quran yang kita ada ni kita hargai betul-betul. Kita dah dapat ini, mudah-mudahan kehidupan kita Allah SWT jaga dan beri terus semangat buat kita untuk bersama dengan Al-Quran. Kita nak baca, jom kena bangkit tuan-tuan dan puan, tak apa walaupun alamak saya ni suara tak ada lah. Ya. Tapi dia bercakap tu suara ada. nafas tak ada ke ataupun tak pandai taranum ke, tak apa, tak masalah. Ikut dulu, ikut, cuba dengar, perhatikan. Satu hari nanti insya-Allah Allah pemudahkan. Yang penting kita kena bangkit, insya-Allah, semangat insya-Allah. Kita baca ayat yang ke-17. Betul. Ayat yang ke-17. Jom sama-sama ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku Inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah Inna Allah ala kulli shay'in shahid Sadaqallahul azim. Astagfirullahalazim. Ayat 17, sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, iaitu orang-orang Nasrani Ustaz ya, pecahan daripada golongan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Kita nampak bahawa ini berbagai jenis agama ini. Allah memberi highlight, memberi penekanan ini agar kita bersyukur sangat Ustaz. Betul, Ustaz. Bersyukur kita berada dalam agama Islam dan tetap Islam, dan ada ahli keluarga kita meninggal dalam Islam. Betul. Pasal sekarang ni kita ada dengar berita ya, yang di mana seorang yang beragama Islam terkenal ya di Indonesia ya, terkenal dan umur 70 tahun Islam. Anak pemimpin terkenal. Subhanallah. Nak memilih masuk agama Hindu. Allahu akbar. Ya. Dan cuba kita bayangkan Ustaz ya, bahawa sebenarnya bila Allah cakap bahawa Allah akan asingkan di hari kiamat dan innallaha ala kulli syai'in syahid, Allah menyaksikan kebenaran kepada orang-orang yang kembali beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa asas Allah menyaksikan itu? Adalah kerana orang-orang beriman ini selalu bersaksi
selalu bersaksi dengan al-Quran yang ada, dia menyaksikan, okey saya ya Allah, saya memang perhatikan, saya setuju bahawa engkaulah yang benar, engkaulah yang maha berkuasa, tidak ada tuhan yang lain, tidak ada agama yang lain, agama-agama lain itu adalah tidak benar. Ini yang menjadikan kita ini bersyahadah. Tetapi syahadah ini kalau tidak dikuatkan dengan Quran, ustaz ya, kita tak baca Quran, kita tak dalami Quran, makin lama syahadah kita lemah. Betul. Dan itu yang mengejutkan berita dunia ya, bila seorang anak tokoh pemimpin besar tetapi memilih untuk bukan kembali pergi kepada agama Hindu, dan kita doakanlah kalau boleh kembali balik kepada agama Islam ini. Kerana ia memberi kesan ya, pengaruh kepada orang lain juga ya, yang rasa bahawa sama kot semua agama. Allah kata tidak, innallaha yafsil, Allah pisahkan bainahum yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan hana ataupun hawana, rendah ataupun dihina, 26 kali disebut di dalam al-Quran, dan perkataan inilah yang kita lihat pada ayat yang ke-18. Allah kata bahawa tidakkah kamu memerhatikan bahawa segala yang di langit dan di bumi ini yasjud ya, yasjudu lahu, apa ataupun siapa yang ada di langit dan di bumi. Kita lihat tadi macam ada orang Majusi, orang Hindu katanya tak sujud pada Tuhan. Tapi Allah kata kat sini semua di dunia dan di langit dan bumi ini, man fis samawati wa man fil ard yasjud. Rupanya ada dua bahagian, ustaz. Walaupun orang ini kata dia pilih Hindu, itu dari segi hati dia nak pilih Hindu, tapi sebenarnya lidahnya masih lagi sujud pada Allah. Pasal apa? Dia kena ikut kepada peraturan Allah. Pakai oksigen Allah, pakai langit Allah, pakai bumi Allah, pakai kulit yang dicipta oleh Allah Subhanahu taala. Sihat pun Allah yang bagi. Dia tidak memakai Tuhan Hindu pula untuk menyihatkan dia. Pakai Tuhan Kristian pula untuk dia bernafas. Itu tandanya bila Allah menggunakan perkataan ini, rugi siapa yang paru-parunya sujud pada Allah tetapi hatinya kata saya nak agama Nasrani ataupun agama Hindu dan sebagainya. Rugi. Itu adalah penerangan yang kita nak lihat di dalam ayat yang ke-18, di mana semua ya, termasuklah kepada matahari, bulan, bintang, wal jibal, dan gunung, pohon-pohon, semuanya sebenarnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita selalu bersujud dan menghargai nikmat kita ini, sujud secara lahiriah kita, fizikal kita, dalam masa yang sama juga badan kita, hati kita sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hati kita, jiwa kita, ustaz, senantiasa terkenangkan akan apa tu, pengorbanan bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal lagi kadang-kadang kita rasa macam ustaz sebut tadi, tak semangat, lemah semangat. Kadang-kadang apa yang kita nak belum dapat, tapi kita dah mudah pun tak patah semangat dan sebagainya. Kita kena terus bangkit bersama dengan Al-Quran. Al-Quran yang memberi cahaya kehidupan kepada kita. Orang yang bersama dengan Al-Quran akan dijaga, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mukjizat satu-satunya Nabi kita yang masih ada bersama dengan kita, yang kita dapat tatap hari ini, kita dapat tengok, kita dapat baca, kita dapat alirkan air mata kita bersama dengan Al-Quran. Seolah-olah kita mencerita kepada Al-Quran masalah kita, apa juga perasaan kita, ustaz. Dan secara tak sedar seolah-olah menghilangkan duka lara kita. Betul. Inilah sahabat terbaik kita sebenarnya. Dia tak buka aib kita, dia tak ceritakan keaiban kita pada orang lain. Allahu akbar. Sahabat sejati. Sebab itu hadis tu kan,
apa fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah al-Quran, akan datang hari kiamat nanti al-Quran itu syafaat kepada sahabatnya, BFF dia. BF ya. Dan itulah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apabila Nabi sebenarnya di sebalik setiap halaman yang kita baca ini yang Nabi dapat sebenarnya ada kisah yang menyayat hati, perjuangan penuh getir sebenarnya Ustaz ya. Dan itu yang menyebabkan Nabi bangkit itu kerana bila lihat balik kepada isi al-Quran. Bila tengok al-Quran ini anugerah kan. Anugerah ni janganlah kita simpan seorang-seorang kan. Jadi kena sebarkan. Ya, bila kita lihat bahawa ada orang masih lagi kata bahawa saya nak menyembah kepada api, menyembah kepada Isa contohnya, Nabi merasakan bahawa tak boleh ni ya, perlu saya jelaskan dalam hidup. Jadi perjuangan Ustaz ya. Perjuangan itulah yang menyebabkan kita sekarang ini dapat al-Quran ini, kita kena baca dengan semangat perjuangan. Dia kalau baca dengan semangat perjuangan nak habis cepat, itu yang menyebabkan berapa halaman lagi ni. Betul, kan. Tapi kalau semangat perjuangan yang belum selesai, itulah yang menyebabkan bila kita membaca salawat ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita terhubung kepada perjuangan Nabi. Dan Quran adalah kitab perjuangan. Betul. Ya, menyebabkan kita bergerak, bukannya kita makin kendur, kita makin lesu. Itu bukan Quran ya. Jadi mari kita lihat dahulu kepada tajwid kita pada kali ini Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan sahabat Al-Quran, tunggu-tunggu mana tajwid ada. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, kita nak singgah seketika halaman yang ke-334. Apa perkongsian tajwid kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Huruf mufakhamah tebal ada 5 martabat. Kita dah kongsikan martabat yang pertama, martabat yang kedua. Hari ini masuk martabat yang ketiga, iaitulah huruf isti'la yang berbaris depan. Kalau boleh saya ulang sikit. Sebelum ini huruf isti'la yang ada alif dengan dia, pertama. Yang kedua huruf isti'la berbaris di atas yang kita belajar semalam. Dan hari ini huruf isti'la yang berbaris depan. Contoh-contohnya iaitulah pertama pada kalimah zulim, huruf dha berbaris dhammah baris depan. Zulim kan. Zulim surah yang keempat ayat 148. Kemudian kita tengok pula huruf sad yang berbaris di hadapan surah yang ke-7 ayat yang ke-47. Surifat tebal. Okey. Kemudian surah yang ke-21 ayat yang ke-37 huruf kha yang berbaris dhammah bagi depan. Khuliqa tebal ya. So dia berada di tingkatan yang ketiga atau martabat ketiga. Seterusnya surah yang kelima pada huruf ghain yang berbaris dhammah. Ghullat. Contoh yang kelima iaitu huruf ta yang berbaris dhammah surah yang ke-9 ayat 87. Wa tubi'a. Dan contoh yang keenam iaitu pada surah yang ke-22 ayat yang ke-73 huruf dad baris dhammah. Duriba. Baik, itulah 6 contoh yang kita kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Martabat ketebalan mufakhamah huruf tebal, huruf isti'la yang berbaris dhammah atau baris depan. Dia duduk di tempat nombor ketiga, tahap ketebalan dia. Jadi selamat mencuba. Di halaman yang kita baca hari ini pun banyak kita jumpa. Jadi boleh cubalah nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Huruf mufakhamah nak sebut pun susah Ustaz ya. Dia punya ketebalan isti'la dia tingginya itu. Jadi alhamdulillah kita sudah pun mempelajari sedikit. Dan sebenarnya bercakap tadi tentang kita baca dengan baik Ustaz ya. Al-Quran ini kita baca dalam solat. Betul. Kita bersujud. Betul, sujud ini adalah lambang kemuliaan. Ya, kalau tidak sujud ia lambang kehinaan. Itu yang Allah nyata di hujung ayat 18. Wa man yuhinillahu famalahu min mukrim. Ya, siapa yang Allah dah hina, tidak dia dapat dimuliakan. Apabila seseorang itu memilih hidupnya tidak mahu bersujud kepada Allah, sudah tentunya kumpulan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dapat solat, anak dapat solat, sebenarnya itu adalah lambang kemuliaan.
lambang kemuliaan yang kita kena jaga pada masanya. Jadi kita nak baca bila dah tahu dah bahawa walaupun orang yang bukan agama Islam yang tak nak solat pun, tak nak sujud pada Allah pun, sebenarnya dia punya paru-paru masih lagi bersujud pada Allah ikut peraturan Allah. Kalau tidak, dia bernafas pakai karbon monoksida. Orang lain semua oksigen, dia pakai asap kereta je. So dalam tu tak mungkinnya, pasal dia kata tadi nak degil sangat kan. Cuba try kan. Jadi bila dah setuju saya nak oksigen yang sama, tapi bab ketuhanan berbeza pendapat. Ya, nak sujud berbeza pendapat. Inilah yang dijelaskan ayat 20. Kita nak baca ayat 19, kita baca dahulu sehingga ayat 23 insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebenarnya setiap hari kalau kita perhatikan, setiap hari kita diberi semangat Ustaz. Kita diberi semangat untuk bersama dengan Al-Quran. Sebab kadang-kadang kalau kita seorang-seorang kan Ustaz, susahnya nak baca ni, tak faham ni. Baca dah terjemahan tapi tak faham ni. Tapi tak apa, sekejap lagi ada. Kan, maknanya kita selalu diberi semangat tuan-tuan dan puan-puan. Nak baca ni macam mana, nak wakaf dekat mana ni, nak sebut macam mana ni, dengung ke tidak, nipis ke tebal. Kita diberi semangat untuk bersama dengan Al-Quran. Jadi sayanglah kalau kita tak ambil kesempatan ini. Kita ada 3 kali semangat sehari. Contohlah, kita ada tengah hari, malam, pagi, subuh tu kan. Jadi kita pilihlah mana yang kita berkesempatan. Mudah-mudahan satu hari nanti dapatlah kita jawab Ustaz. Ya. Kan? Walaupun tak kita mengikut secara formal kelas pengajian Al-Quran, sekurang-kurangnya kita dapat jawab. Saya ikut juga dulu sejam sehari contoh. Sejam sehari. Dapatlah juga jawab Ustaz. Kalau tak, susah nak menjawab. Allahu akbar, nauzubillah. Yang bab lain yang scroll tu banyak jam, yang betul, itu kurang jam, khawatir nanti kena rejam. Allahu kan. akbar, subhanallah. Jadi itulah saya ingatkan diri saya dan juga kita semua, mudah-mudahan Allah SWT terus beri semangat buat kita untuk bersama dengan Al-Quran. Jom kita sama bacaan kita ayat yang ke-19 sehingga ayat 23. Kita cuba pula dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 19 hingga 23 ini yang menjelaskan Ustaz ya, kalau katakan tadi kita dah tahu bahawa sebenarnya semua di langit dan di bumi ini semua manusia, setiap manusia walaupun mungkin dia beragama Hindu, beragama Kristian, sebenarnya bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menarik Ustaz ya. Itu satu perkara yang menarik. Mungkin adik-adik yang belajar sains ya, belajar bahawa saliva, air liur dalam mulut kita ini dia ada peraturannya yang tersendiri. Dia memberi kesan ya kepada pemakanan kita, ia berlaku mengikut tunduk pada peraturan siapa? Peraturan Allah. Pada Ahcong, pada Mutusami, pada Ahmad sama ya, cuma mungkin Mutusami sahaja yang kata saya nak air liur ikut peraturan Allah, tapi saya mahu menyembah kepada berhala yang ada. Itu bezanya ya, tetapi dia masih lagi bersujud pada tubuh badannya. Jadi di sini dalam ayat yang ke-19 ini, hadzan, itu dua kumpulan ini saling bertengkar. Satu golongan beriman, satu lagi golongan yang tidak beriman, bercakap tentang Tuhan ya. Tetapi Allah menyatakan falladzina kafaru, apakah yang berlaku kepada orang-orang yang kafir, yang dia nak guna langit Allah tapi tidak mahu mengikut kepada Allah, qutti'at lahum thiyabum min nar, iaitu mereka dapat pakaian Ustaz daripada api neraka. Insya-Allah. Daripada api. Cuba bayangkanlah kalau tuan-tuan panas saja pun dah tak tahan ya. Kalau kita bagi panas satu hari, berjemur dekat luar kan. Kita naik kereta Ustaz ya, kalau kita biar tak ada aircon pun 1 jam pun dah panas dah. Ini pakaian daripada api, yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim, iaitu dituangkan kepada atas kepala mereka adalah air yang mendidih. Cuba bayangkanlah air mendidih yang kita tengok tu ya, dituangkan di atas kepala orang-orang yang kufur, yang selama ini guna oksigen Allah tetapi tidak mahu menyerah pada Allah. Dia menghirup ataupun menggunakan peraturan darah yang ada daripada Allah tetapi tidak mahu solat ikut pada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Darah nak on time Ustaz. Cuba bayangkan darah kalau daripada jantung ni lambat sikit sampai ke sini, lumpuh Ustaz. Mesti on time sampai. Yang itu semua orang nak. Lambat sikit dia kita dah terkejar-kejar ke IJN, kita dah terkejar-kejar makan ubat sakit dan sebagainya. Tetapi bila bercakap tentang nak menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu kalau katakan kufur akan diazab, dan pada ayat yang ke-20 itu yusharu iaitu dibinasakan dalam fi'il mudhari'. Maksudnya apa? Selalu dibinasakan apa yang ada di perut dan juga kulit. Menakutkan Ustaz. Kalau kita terluka, kan kita terluka tu dia baik balik ya. Tetapi apa yang berlaku di akhirat nanti bila dah dibakar itu, dia tumbuh balik Ustaz. Dia kalau habis terus tu sekali je kena bakar. Tetapi kalau dia yusharu, maksudnya dibinasakan berkali-kali. Walahum pada ayat 21 itu maqami', iaitu batang-batang daripada besi yang akan menjadi hammer, menjadi penukul yang akan bantai kepada kita. Kena pukul sedikit dulu waktu sekolah rendah Ustaz, kena rotan kan, kena sekali pun teringat sampai sekarang kan. Saya masih lagi ingat cikgu tersebut, nama dia tak payahlah sebut kan, sampai sekarang. Ini adalah hammer ataupun batang-batang besi yang akan berdebush kepada orang-orang yang selama ini dia dapat nikmat, dapat daripada Allah tetapi lupa untuk bersyukur. Tak apa, fine ya. Kita harapkan kita bukanlah orang yang menjadi orang yang tidak bersyukur. Ayat 22, apabila mereka ingin keluar daripada kesengsaraan itu, dikembalikan balik dan kemudian wadzuqu adzabal hariq.
Allah jelaskan berkali-kali. Mengapa banyak sangat pula Ustaz ya? Pada halaman ini banyak kali Allah ingatkan untuk memberitahu pada kita, sujudlah. Bertalu-talu di situ. Bertalu-talu Ustaz. Maksudnya jangan main-main pasal bersujud, menyerah diri kepada Tuhan. Dan orang yang suka sujud ini salah satunya suka baca Quran Ustaz. Allahu akbar. Dia hatinya lembut. Ya. Dia walau degil macam mana pun okey sembahyang. Dia walaupun terlupa, ya astagfirullahalazim. Yang ini adalah untuk mencanai diri kita. Kerana apa? Kerana bila kita bercakap nanti berkaitan dengan haji, Ya. haji adalah mencanai hati Ustaz. Mencanai hati kita yang suka berhujah. Kan haji itu ada kaitan dengan hujah. Manusia ni memang suka hujah Ustaz. Dia kalau dia ni dia begini, waktu sihat dia kata begini, waktu dah sakit okey. Yang kena hammer sekali kan. Ketika di dunia kena pukul, kita akan okey. Tetapi di akhirat nanti perkara itu yang membezakan dengan orang yang beriman. Orang beriman kena pukul sedikit saja di atas muka bumi ini, okey ya Allah, saya akan beriman, saya akan beramal soleh. Ganjarannya apa? Ayat 23 Ustaz. Kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya ingat ada yang nasyid kita selalu kan, dipukul di palu berhari-hari. Allah. Bayangkan Ustaz. Memang. Ustaz sebut tadi rotan, saya pun kena rotan. Dah Ustaz dia. Main bola, balik maghrib, memang menunggulah mak saya. Betul. Dekat pintu tu kan. Tapi itulah sebenarnya Ustaz, bila kena sekali tu kita tak ni dah. Ingat Ustaz ya. Itu kalau orang yang beriman. Tapi kalau yang degil sangat tu berkali-kali pun Allah. kena tunggu sampai masuk kubur pun Allah. nak kena pukul juga. Kita harapkan kita tuan-tuan yang jadi seperti itu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah lindungi. Alhamdulillah insya-Allah, amin ya rab. Kita baca ulang Ustaz ya. Ya. Ayat yang ke 23. Mari sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, kita baca sekali lagi ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 23 ini adalah penceritaan tentang apakah anugerah kepada orang yang beriman, sama lebih kurang seperti ayat yang ke-14 Ustaz ya. Masuk ke syurga, tapi ditambah dengan Allah menceritakan diberikan gelang-gelang, diberikan baju daripada sutera. Betul. Pasal orang lelaki tak boleh pakai sutera tuan-tuan di atas dunia ini, tetapi kerana mengikut peraturan, tak pakai pakaian mahal di atas muka bumi ini kerana mengikut peraturan, Allah berikan. Dan kalau kita pakai pakaian mahal di atas muka bumi ini, kalau nak kekal pakaian yang masih cantik Ustaz ya, beriman beramal soleh. Kalau tidak, akan dibalun dan diberikan pakaian daripada api. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, resolusi kita ialah untuk sama-sama kita kalau mahu elak diazab Allah Subhanahu Wa Taala, sujud kepada Allah pada setiap masa kita diseru. Yang kedua, sentiasa fikirkan risiko azab di neraka agar terus semangat mengambil tindakan dalam hidup kita, agar kita tidak berlengah lagi, kerana kita kadang-kadang suka berlengah kerana kita rasakan bahawa kita ini tidak akan diazab. Dan yang ketiganya, beramal soleh di dunia ini untuk balasan indah di akhirat kelak. Kita berdoa bersama. Baik, masih pada Ustaz Fazrul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah.
Ampunilah dosa mak ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa sujud patuh tunduk kepadamu ya Allah. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat pemberian-Mu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah ampunkan kita dan kabulkan doa kita sebentar tadi tuan-tuan, untuk kita terus bangkit bersama dengan al-Quran, beriman, beramal soleh, dan juga kita tidak menjadi orang yang suka bertengkar, berhujah bukan atas dasar ilmu. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan al-Quran. Nilai yang ingin kita bina ini daripada sumbangan tuan-tuan, kita ingin lebarkan dalam program-program pelbagai, kesedaran pelbagai, agar masyarakat kita ini dipenuhi dengan individu yang sentiasa bersama, beriman dan beramal soleh, tidak suka berhujah tanpa ilmu yang benar. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini jam 10 malam dan 6 pagi esok insya-Allah Tuhan ya. Dan kita akan ada ulang kaji 6 halaman kita bersama dengan tokoh siapa. Kita saksikan esok insya-Allah. Bertemu My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.